Okey, dengar tak suara cikgu? Respon. Dengar. Okey, nampak tak apa yang cikgu share ni? Soalan nombor 46. Okey, ada kan kat situ? Okey, 46. Apakah jawapannya? Dah buat dah 46. Dia kata apa ni? Rajah 27 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan kepada cermin satah. Okey, pasangan sudut tuju dan sudut pantulan manakah yang betul? Okey, apa jawapan dia? Responlah dalam grup. Dalam grup chat tu. Apa jawapan dia? Ya, betul. A. Okey, sebab ini apa? Ni hukum pantulan kan? So, kalau dalam pantulan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. So, kalau sudut tuju dia 30, okey, 30. Ni 30 darjah. Ni yang dash ni garis normal garis normal. Okey, so sudut pantulan dia pun 30 darjah juga. Okey. Okey, next. 47. Dia kata apa? Suatu cermin cekur mempunyai panjang fokus 10 cm. Apakah ciri imej yang terbentuk jika suatu objek diletakkan pada jarak 20 cm dari pusat cermin itu? So macam mana? Ni kita boleh pakai tips yang cikgu bagi tu. Ni cermin apa ni sebenarnya? Ini adalah cermin. Okey, cermin cekung. Okey. So cermin cekung kan cikgu dah ajar kan macam mana? Cermin yang cikgu bagi tips tu. Ni cermin cekung. Yang ni cermin cembung. Okey. So tips dia apa? Ridwan, risau, rimau, vum. Kan? So ni Ridwan, risau, lepas tu risau, rimau, vum. Yang cermin cembung pula, dia punya image dia satu tu je pun, iaitu wood. Ciri-ciri dia wood je. Okey, so yang atas ni, yang Rid ni, yang Ridwan ni, kalau objek dia lebih daripada 2F. Okey, 2 panjang fokus. Lepas tu ni objek yang jarak objek dia sama dengan 2F. Okey, 2 kali panjang fokus. Yang ni kalau jarak objek dia berada antara panjang fokus dengan 2 panjang fokus. Yang ini jarak objek sama dengan panjang fokus. Yang ni objek dia kurang daripada panjang fokus. Jadi sekarang ni panjang fokus dia 10 cm. So kalau dia letak 20 cm dari cermin, macam mana? Ni lebih jauh daripada panjang fokus ke kurang daripada panjang fokus? Respon dalam grup. Hello. Kalau cermin, ni cermin cekung. Cermin cekung dia macam ni kan. Ni cermin cekung. Sekejap kat mana nak rutin ni. Okey sini. Ni cermin cekung. Sekejap. Ni cermin cekung. Lepas tu panjang fokus dia 10 cm. Okey, 10 cm panjang fokus. So ni dia punya F.
Okey, panjang fokus. So kalau objek tu dia letak 20 cm. 20 cm tu kat mana? Kalau ni 10 cm panjang fokus. Lepas tu 10 cm lagi. So dah total berapa? Dah 20 cm. Okey, kalau ni 10 cm ni panjang fokus. So kalau 10 cm lagi, so kat sini kita panggil apa ni? Kalau ni 10 cm F. So tambah lagi 10 cm dah 2 F. Betul tak? So objek dia berada pada 2F ni. Kalau objek dia berada pada 2F, apa jadi? Lebih. Mana ada lebih? Lebih ke? Cikgu baru explain ni. Salah soalan cikgu. Soalan ni, objek tu berada kurang daripada F ke, lebih daripada F ke ataupun sama dengan 2F? So kita buatlah kat sini. Okay, kalau ni 10 cm ni dia punya titik fokus F. So kalau objek tu diletakkan pada jarak 20 cm dari pusat cermin. Ni pusat cermin. Kan pusat cermin 20 cm. So kalau ni 10 cm tambah lagi 10 cm 20 cm kan. So kalau F tu 10 cm, kalau 10 cm lagi so 2F lah, betul tak? So objek tu berada pada 2F. Okay. So kalau objek dia berada pada 2F, apa ciri image dia kalau objek berada pada 2F? Mana ke? Mana? Apa jawapan dia kalau objek dia berada pada 2F? Tak. Ni cikgu dah kata dah. Okey. Kan titik fokus dia jarak dia 10 cm. So kalau objek tu berada 20 cm, maksudnya yang ni 10 cm tambah lagi 10 cm, maksudnya dah 2 kali F kan? So 2F. Maksudnya objek dia berada di 2F. So kalau di 2F, kat mana di 2F? Tengok dalam jadual ni. Kat mana 2F? Ya, jawapannya C. Objek dia berada pada 2F. Kat sini lah kan, objek dia berada pada 2F. So, R tu apa? R tu real, I tu inverted, lepas tu S tu same size. So, real ni nyata real ni nyata. Inverted apa inverted? Inverted tu songsang. Okay, songsang. Lepas tu same size. Jadi yang jawapannya adalah C. Okay. Songsang dan sama size. So jawapannya C lah. Okay, sebab tu kita kena, nak senang kamu lukis. Bila lukis, barulah kamu nampak kat mana objek tu kan. Kamu lukislah gambar cermin cekung. Lepas tu dia kata apa? Cermin cekung mempunyai panjang fokus 10 cm. Buatlah 10 cm. So ni adalah F. So kalau 20 cm, maksudnya lagi 10 cm. Maksudnya dia 2F. Kan? 2F. Jadi objek dia berada pada 2F lah. So tengok jadual kat sini. Objek yang berada pada 2F yang ni okay. Real, nyata, inverted, songsang, same size. Okay, next. Faham tak yang ni? Faham ke tak? Faham. Faham. Okay. Next, 48. Rajah 28.1 menunjukkan sinar cahaya merambat dari medium Q ke medium P. Lepas tu 28.2 pula menunjukkan sinar cahaya merambat daripada medium R ke medium P. Dia suruh susun ketumpatan mengikut tertib menaik. Maksudnya kamu kena susun daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Okey, kita tengok Q dengan P. Siapa lebih tumpat ni? Okey. Kita tengok cahaya daripada Q, dia pergi sini. Okey, lepas tu dia macam ni pula lah. Itu apa tu? Mana ke? Dia buat macam ni kan. Ini apa benda ni? Ini mendekati ke menjauhi? Mendekati.
Ya betul, mendekati. Sekejap Okey, so ni dia mendekati. Mendekati garis normal. Kalau mendekati garis normal, maksudnya Q ni apa? Kurang tumpat ke lebih tumpat? Lebih tumpat. Lebih tumpat. Ya ke? Kurang tumpat. P Tengok ke Q. nota. Yang Kurang ke Q. Kurang. Kurang, okey. Kurang tumpat ke lebih tumpat, nanti cahaya tu akan dibiaskan cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Okey, mendekati garis normal. So Q ni adalah kurang tumpat. P pula lebih tumpat. Tu yang dibiaskan mendekati garis normal. Okey, yang ni pula. Ni, yang ni 28.2 ni pula rajah dia. Okey, so ni cahaya 7. Kemudian tengok dia dibiaskan macam ni. Ni apa ni? Ni mendekati ke menjauhi? Menjauhi. Ya, menjauhi. Okey, menjauhi garis normal. So kalau menjauhi garis normal, nampak sangatlah medium R ni apa? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. So ni lebih tumpat, yang P ni kurang tumpat. Okey. So macam mana nak susun ni? So Q kurang tumpat daripada P. Lepas tu yang ni P kurang tumpat daripada R. So nak susun dia, yang paling kurang tumpat adalah mana? Apa jawapan dia? Q kurang tumpat daripada P. Manakala P kurang tumpat daripada R. So dia akan macam ni lah kan. Q kurang tumpat daripada P. P pula kurang tumpat daripada R. So yang paling kurang tumpat adalah A. Jawapannya Q. A. Ya betul, jawapannya A. Paling kurang tumpat adalah Q. Okay. Q kurang tumpat daripada P. P pula kurang tumpat daripada R. Okay. So kurang tumpat Q, lebih tumpat R. So jawapannya A. Okay, next. Ni 49. Okay, Rajah 29 menunjukkan sinar cahaya merambat melalui satu bongkah kaca semi bulatan. Okay, berapakah indeks biasan kaca? Okay, ini berkaitan dengan apa Ni berkaitan dengan tajuk yang last kita belajar tu. Lepas tu cuti PKP. Apa? Pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. Ingat tak lagi pantulan dalam penuh? Nak jadi pantulan dalam penuh macam mana? Okey, kalau pantulan dalam penuh dia kan ni apa, kaca semi bulatan. Okey, ni garis normal. Pantulan dalam penuh macam ni. Ni cahaya 7. Lepas tu dia pantul macam ni. Ni kita panggil pantulan dalam penuh. Okey. Dia tak dibiaskan pun, tapi dia dipantulkan. Okey, kenapa tak dibiaskan? Ingat tak? Sepatutnya cahaya ni dibiaskan kan? Sebab berlainan ketumpatan kan, sebab ni kaca. Okey, ni udara. Dua medium yang berlainan. Sepatutnya dibiaskan, tapi dia tak dibiaskan pun. Dia dipantulkan semula kat sini. Kenapa dia tak dibiaskan? Sebab waktu ni apa? Sudut 7 lebih besar. Ya, sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Ya, sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. So macam mana nak tahu sudut genting ni? Tapi ingat, macam nak tahu sudut genting? Sudut genting tu apa benda? Sudut di mana cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Ya, betul. Okey, sudut genting adalah sudut 7 di mana cahaya dibiaskan
pada 90 darjah. So kamu tengok ni sinar cahaya 7. Lepas tu dibiaskan macam ni. So dia dibiaskan pada 90 darjah lah. So kalau kamu nampak cahaya tu dah dibiaskan pada 90 darjah, dia straight macam ni. So waktu tu dia punya sudut 7 kat sini dah jadi sudut genting. Okey. Sudut 7 kat sini dah jadi sudut genting. So berapa sudut genting ni? Yang 48 ni bukan sudut 48 tu bukan sudut 7. Sudut 7 macam mana? Sudut 7 dia mesti sebelah dengan garis normal. So ni berapa ni? Kalau atas dia 48, bawah dia berapa? 42. Ya betul. 42, okey. 42. So ini 42. Maksudnya sudut genting dia adalah 42 darjah, okey. Sudut 7 dia dah mencapai sudut genting. Okey, so bila sudut 7 dia dah capai sudut genting, so ni lah 42 ni sudut genting dia. Sebab tu cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Okey, sudut 7 di mana cahaya dibiaskan pada 90 darjah. So ni sudut 7 dia 42 darjah. Okey, so kalau dah dibiaskan 90 darjah ni, maksudnya dia dah capai sudut genting. Okey, sudut genting 42. Lepas tu boleh cari tak indeks biasan? Pakai formula apa? Siapa ingat? Indeks biasan sama dengan 1/sin. Ya betul, 1/sin. So 1 dah tahu kan sudut genting tadi, sin 42 darjah. Okey, dah kira dah dapat berapa? Kira kan dapat berapa? Sin. Ya, dapatlah 1.49 kan. So jawapannya C. Dapat tak? Boleh? Boleh ke? Senang kan? Okey, next. Okey, next apa? Soalan 50. Mana soalan 50 ah? Boleh pula tak ada soalan 50 kat sini? Aduh, kat sini 50. Okey. Okey, last ni. Okey, Rajah 30 menunjukkan lintasan sinar cahaya dari P ke Q. P ke Q? Bukan, P ke O. Okey, P ke O. Ni P, yang ni O. Maksudnya P dia air, O dia udara. Okey, lepas tu dia kata apa? Sudut genting air 48 darjah. Okey, jika sudut 48 darjah ni, lintasan cahaya manakah yang betul selepas melalui titik O? Okey, jika yang ni dia kata sudut ni dia kata 48 darjah. Okey, apa jadi dengan lintasan cahaya? Dia dah kata dah yang ni sudut 7 ni 48 darjah Agak-agak apa jadi dengan cahaya ni? Adakah dibiaskan ataupun dipantulkan jadi pantulan dalam penuh ataupun dibiaskan pada 90 darjah? Kalau sudut 7 kat sini 48 darjah. Apa jadi? Dipantulkan. Dipantulkan ke? Kamu dipantulkan, berlaku pantulan dalam penuh. Tapi sudut 7 dia 48 darjah. Yang ni dia kata sudut genting air 48 darjah. Maksudnya ni 48, sudut 7 dia sama dengan sudut genting. Kan sudut 7 sama dengan sudut genting. So kat sini sudut 7 dia 48 darjah. Sudut genting air ni 48 darjah juga. Sama. So kalau sama apa jadi? Kalau dipantulkan sudut 7 dia kena lebih daripada sudut genting. Tapi ni tak lebih, dia sama. So apa jadi? Dibiaskan pada 90 darjah. Ya, dibiaskan pada 90 darjah. Okey. Dibiaskan pada 90 darjah. Macam yang tadi tu. Okey. Maksudnya kalau cahaya tu dibiaskan pada 90 darjah, maksudnya sudut 7 je dah mencapai sudut genting. So sudut 7 dia 48 darjah kan. Sudut genting pun 48. So inilah jawapan dia, iaitu OS. Jawapan dia B. Faham tak?
Faham. Faham. Kalau nak berlaku pantulan dalam penuh, dia mesti apa? Dia mesti sudut 7 lebih daripada sudut genting. Okey? Ni baru berlaku pantulan dalam penuh. Tapi kita tengok sudut genting dia berapa? Sudut genting dia 48 darjah kan. So sudut 7 dia mesti lebih. At least 49 darjah ke. Kalau kat sini dia buat 49 darjah. Okey, 49 darjah. Lebih daripada sudut genting. Barulah berlaku pantulan dalam penuh. Tapi kat sini dia kata sudut 7 ni 48 darjah. Sama dengan sudut genting 48. So dia tak berlaku pantulan dalam penuh. Dia dibiaskan pada 90 darjah. Boleh? Boleh. Okay, so habislah tajuk ni. Okay, next. Kita buat kertas 2. Mana kertas 2? Sekejap. Dah buat ke kertas 2? Ni. Mana? Okay ni, kertas 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, dia kata apa? Pemandu dalam sebuah kereta bergerak pada 40 meter saat -1. Okay, dia dah bergerak, lepas tu tiba-tiba dia lihat ada seorang budak melintas jalan. Okay, dia pun tekan brake. So inilah graf dia. Okay, so dia tanya, terangkan punca yang menyebabkan bahagian rata graf itu dalam 0.5 saat yang pertama. Dalam 0.5 saat yang pertama ni, graf kat graf laju kereta ni tetap kat sini. So apa jadi waktu ni? Agak-agak apa jadi waktu ni? Siapa nak cerita? Pemandu teksi tu dia jalan dengan senang hatinya tanpa gangguan. Ya. Bolehlah. Okey, sebab waktu ni, tapi waktu ni dia tak tekan brake lagi kan? Sebab tu hal laju dia tetap dia tak tekan brake lagi waktu tu. So, kamu boleh jawab macam tadilah, apa yang jawab tadi tu? Senang hati Siapa jawab tadi? Saya lah. Ya, tapi tak keluar nama lah. Imran Imran Ya Ustazah. Okey. Nak jawab senang hati. Okey, bolehlah. Okey, so kamu jawab kat situ. Pemandu. Kenapalah tulisan ni tebal je Okey. Waktu tu pemandu mengambil masa 0.5 saat sebelum bertindak balas. Okey, sebelum bertindak balas. Ini adalah masa sebelum dia bertindak balas. Okey. Sebelum dia tekan brake inilah dia. Sebab tu dia tetap constant. Pemandu mengambil masa 0.5 saat sebelum bertindak balas. Okey, ataupun tadi mengambil masa 0.5 saat dengan senang hati memandu Tapi sebenarnya waktu ni dia dah nampak dah. Dia dah nampak budak tu nak cross jalan. Okey, dah nampak. So waktu ni dia tengah nampak. Okey, dia tengah nampak. So tak adalah senang hati sangat. Okey, dia tengah nampak. So dia cakaplah mengambil masa 0.5 saat sebelum bertindak balas. Tu dia jawapan dia. Okey. Ataupun mengambil masa 0.5 saat sebelum menekan brake. Sebelum menekan brake. Okey, next. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh kereta itu daripada saat pemandu itu pertama kali melihat budak itu sehingga kereta itu berhenti sepenuhnya. Okey, ingat tadi cikgu dah katakan waktu ni dia dah nampak kan. So macam mana, ni waktu dah nampak, ni dia tekan apa? Ni tekan brake. Dia tekan brake, kat sini dia stop. So berapa jarak yang dilalui?
Boleh tak kira jarak daripada graf ni? Kita nak kena kira apa ni? Oh, apa had laju seragam boleh ke? Dia kata terangkan punca yang menyebabkan bahagian rata. So, dia bukan suruh terangkan graf. Terangkan punca. Kamu jawablah apa-apa yang logik. Okay. So, waktu ni adalah waktu dia tengah, ataupun kamu boleh explain waktu ni dia tengah nampak budak tu. Okay. Pun boleh juga. Okay. Dia mengambil 0.5 saat untuk melihat budak tu. Okay. Okay, soalan B. Jumlah jarak. Macam nak kira jumlah jarak daripada graf ni? Ingat tak? Kita kira apa? Ya, kita kira luas, okey? Kita kira luas bawah graf, okey? Luas bawah graf. So dia nak jarak yang daripada apa? Saat pemandu itu. Waktu ni dia dah nampak dah sebenarnya. 0.5 saat ni waktu dia melihat budak tu, Okey. So kamu ni gambar apa ni? Luas bawah graf ni gambar apa ni? Ni bukan segitiga ni nama dia apa ni? Ya, betul, trapezium. So kamu kira luas trapezium. Ingat tak formula trapezium? Okey, trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari, lepas tu darab dengan tinggi. Okey, so berapa 2 sisi selari ni? Yang ini 4. Lepas tu yang ini, yang kat belah atas ni 0.5. Okey. So 1/2 darab 4 tambah. Okey, yang sini 4 kan. Lepas tu yang belah sini ni, yang ni sisi selari ni 0.5 Okey, 0.5. 4 tambah 0.5. Lepas tu darab tinggi. Tinggi dia. Kalau ni 2 sisi selari, tinggi dia yang inilah. Tinggi dia adalah 40. Okey, so kira dapat apa? Respon. 90. Ya, betul. Jawapan dia 90. Okey, apa unit ni? Adakah kilometer? Tak sebab kat sini pun dia pakai unit apa? Meter saat -1 kan, hak laju dia. So of course lah jawapan unit jarak dia adalah meter. Boleh. Dalam fizik mesti ada unit tau. Dia tak ada unit apa jadi? Buat apa tu yang jadi macam-macam tu. Okay, buat bangunan runtuh kan. Pakai unit. Apa? Bos bagi arahan unit meter, anak buah buat kerja pakai unit cm kan. Sebab tak ada unit, dia tak ikut sebab dia tak buat unit tu jadi macam tu. Faham tak? So dalam fizik mesti ada unit. Boleh? Faham ke? Respon lah, faham ke tak? Faham. Okay, faham. Okay, next. C. Okay, 90 meter. Ya, betul. Adam Rujahan. Betul. Okay, hitung pecutan. Nak pakai apa ni kalau nak kira pecutan? Kalau graf ni kita guna apa? Pecutan. Kita kira apa? A sama dengan V tolak U per T. Okay, ya betul. Tapi ni graf. So bila graf, tadi kamu dah kira kan luas bawah graf ni mewakili apa? Jarak. Okay. Kalau nak kira pecutan daripada graf, kita kira apa? Kita kira dia punya Cerunan ni. Ya betul. Kita kira dia punya kecerunan. Okay. Kecerunan graf ni mewakili pecutan. So inilah kecerunan dia. Okay. Kira yang tengah cerun tu. Boleh? Okay. So, jangan cuba padam ni.
So nak kira kecerunan graf, bahagian ni bahagian ni. Nanti kamu akan dapat jawapan dia, positif ke negatif. Kalau positif tu menunjukkan pecutan, kalau negatif menunjukkan niah pecutan. So kalau dalam graf ni sepatutnya kamu kena dapat jawapan negatif sebab dia niah pecutan, dia tekan brake kan. Dia slow, makin daripada laju jadi slow. So niah pecutan. Macam nak kira kecerunan graf? Pakai formula apa ni? Kita boleh pakai formula kecerunan graf yang guna apa tu? Formula kecerunan. Dah belajar kan matematik? Y2 tolak Y1. Ya, pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. So dia mesti ada dua koordinat lah. So kat sini koordinat dia 4, 0. Pandai ke baca koordinat ni? Ni X dia 4, Y dia 0. Yang ni X dia 0.5, Y dia 40. Okay. So ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Ataupun kamu nak labelkan yang ni. Kamu nak labelkan yang ni X1, Y1, X2, Y2 pun boleh juga. Jawapan ni sama je nanti. Okay, so kita pun masuk. Tadi Y2 apa tadi? Y2 dia kosong kan? Okay, Y2 dia kosong, tolak. Aduh, kenapa lah. Okay, Y2 dia kosong, tolak dengan Y1 dia 40. Okay, so kosong tolak 40. Okay, kosong tolak 40. Lepas tu X2 dia. Mana X2? Okay, X2 dia 4. X1 dia 0.5. So 4 tolak 0.5. 4 tolak 0.5. Dapat berapa? Oh, lepas tu unit. Okay. Nak tahu unit dia nanti kan. So tengok paksi Y. Paksi Y unit dia meter saat negatif 1. Paksi X dia unit dia saat. Okay. So paksi Y meter saat negatif 1. Okay, ni paksi Y. Paksi X dia saat. Dapat berapa? Kira lah. Respon. Negatif 11.43. 11.3 meter saat negatif 2. Negatif 11.43. Sekarang ni unit meter saat negatif 2. Okay. Sebab saat negatif 1 bahagi dengan saat 1 kan. Jadi apa? Saat negatif 1 ni bahagi. Indeks dia tolak. Tu yang jadi saat negatif 2. Okay. So dapatlah pecutan dia. Negatif 11.43. So negatif tu menunjukkan apa? Niah pecutan. Okay. So betul lah. Kalau kamu dapat jawapan positif salah dia mesti negatif. Sebab pemandu ni dia tekan brake kan. So daripada laju ke slow. So yang pecutan lah. Okay, next. Nombor 3. Siapa jawab negatif? Ya betul Farisha. Okay. Next, nombor 3. Ni tajuk lain pula. Pasal apa ni? Hukum gas. Sila isi tempat kosong. Apa jawapan dia ni? Kamu rasa apa? Tekanan gas di dalam suatu bekas tertutup adalah disebabkan oleh. Siapa nak try jawapan dia apa? Pelanggaran. Ya, betul. Pelanggaran. Okay. Pelanggaran. Sebab itulah tekanan dia tinggi. Tekanan dalam bekas dia tinggi kalau pelanggaran dia tinggi. Okay. Bayangkan ni bekas. Lepas tu ni gas. Lepas tu dia berlanggar-belanggar dengan dinding. Dia tekan-tekan dinding tu. Dia tekan-tekan tu yang mengalami tekanan. So tekanan ni disebabkan oleh pelanggaran. Okay, next. Tekanan gas di dalam suatu bekas tertutup meningkat apabila siapa nak try? Macam nak tingkatkan tekanan gas? Suhu. Ya betul. Kita tingkatkan dia punya suhu. So kalau suhu dia panas, okay, suhu dia tinggi,
Lagi banyaklah gas tu berlanggar-belanggar dengan dinding ni. Dia tekan-tekan dinding. Dia tekan-tekan tu yang jadi tekanan. Okay. Okay, next. Jawab B ni pula. Aduh. Okay. Tak berapa nampak. Nampak ke? Ni ada kan cikgu dah photostat kan bagi. Okay. Soalan B, dia kata seorang pendaki gunung telah membawa suatu botol plastik berisi air ke puncak sebuah gunung. Dia buka penutup and then dia minum semua air. Kemudian dia tutup botol itu semula seperti dalam rajah 3.1. So setibanya di kaki gunung, beliau mendapati tiba-tiba botol itu menjadi kempis dengan isi padu yang lebih kecil. Seperti dalam rajah 3.2. Soalan tanya, mengapa botol itu kempis? Okay, masa dia minum air sampai air tu habis, botol dia okey je. So waktu ni kat mana? Ni kat puncak gunung. Okay, botol kosong dekat puncak gunung. Tapi bila turun dekat kaki gunung, tiba-tiba botol dia jadi kempis. Sebab apa? Apa beza puncak gunung dengan kaki gunung Okay, siapa tahu? Dekat kaki gunung tekanan atmosfera dia macam mana? Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, betul. Tinggi. Tekanan atmosfera di kaki gunung tinggi. So bila tekanan atmosfera tinggi, itu yang dia boleh tolak bekas ni. Okay, sebab tekanan dia tinggi, tekanan dekat luar tu tinggi kan, luar botol ni tinggi, dia boleh tolak bekas ni. Lepas tu sebab tu bekas dia jadi kempis. So kalau dekat luar tekanan atmosfera dia tinggi, yang dalam botol ni pula tekanan udara dalam botol ni rendah. Tekanan udara dalam ni rendah. So tinggi dengan rendah mestilah tinggi yang menang kan. So tinggilah dapat